Tuan Pengerusi, pihak pencadang pada hari ini telah melakukan kesilapan besar apabila cuba memutar pesongkan konotasi frasa penguasaan ekonomi. Frasa ini tidak merujuk penguasaan total, masih wujud kekangan, peraturan dan perbincangan dalam membuat keputusan, bukannya dilakukan dengan berwenang-wenang. Saya berikan satu analogi. Guru mempunyai kuasa merotan, tetapi mereka tidak boleh merotan sesuka hati. Pukul sana, pukul sini, kerana ada bekeliling yang perlu dipatuhi. Begitu juga dalam konteks tajuk ini. Bukan pencadang beramalan. Seperti negara selain negara maju telah kehilangan otoriti dan jati diri dan membuat keputusan untuk negara sendiri. Sedangkan menurut Sultan bin Said Al-Mansuri, Menteri Emirat Arab Bersatu, negara membangun yang menyertai perdagangan boleh memperkenalkan peraturan seperti undang-undang persaingan, undang-undang anti penipuan, undang-undang timbang tara untuk mengekang monopoli selaras dengan carangan pertubuhan perdagangan dunia. Hadirin sekalian, pencadang ada menyatakan tentang pinjaman terhadap IMF hingga terpaksa mengikut telunjuk mereka. Namun terdapat negara yang meminjam dengan IMF seperti Korea yang mereka pulih hingga pelan pemulihan yang disarankan hingga ekonomi negara tersebut pulih dengan begitu pantas. Maknanya data yang dikemukakan oleh pihak pencadang agak subjektif untuk dipertahankan. Hadirin sekalian, kami hairan, kotor jijik sangatkah negara maju sehingga boleh mengancam dunia. Sejijik-jijik negara Amerika sekalipun, pelaburan langsung asing mereka ke negara membangun telah meningkatkan KDNK negara berkenaan. Kami tak fahamlah dengan pihak pencadang. Kalaulah negara-negara maju mengancam dunia, maknanya semua negara membangun tak perlulah berlumba-lumba dan negara maju. Takut-takut nanti akan mengancam dunia. Begitu maksud pencadang. Panel juri ternyata pandangan sebegini dan berbahaya untuk diterima. Hadirin sekalian, pihak pencadang ada menyatakan krisis ekonomi di negara maju seperti Amerika Syarikat menyebabkan seluruh ekonomi dunia merudum. Namun pihak pencadang harus sedar, ekonomi negara membangun juga kadang-kadang merudum, biarpun ekonomi negara maju meningkat. Maknanya kerapuhan ekonomi negara membangun dan dunia bukan dipengaruhi oleh negara maju, tetapi dipengaruhi oleh iklim dunia, dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi tempatan. Hadirin sekalian, kelemahan hujah pihak pencadang seolah-olah mereka tidak memahami teori ekonomi. Memang kami tidak nafikan negara maju dalam globalisasi ekonomi akan memperoleh lebih banyak keuntungan dan ada ketikanya memanipulasi negara membangun. Namun itu adalah lumrah. Katakan, orang yang berniaga dengan modal besar akan memperoleh lebih banyak keuntungan berbanding peniaga yang modal kecil. Maknanya bukan satu ancaman jika negara maju memperoleh 80% keuntungan, kerana negara membangun turut memperoleh keuntungan biarpun 20%. Ini pengiraan kasar. Hadirin sekalian, pencadang kedua ada memperkatakan tentang syarikat kecil yang tidak mampu bersaing dengan syarikat besar. Hujah ini tidak menyeluruh. Umpamanya, automobil berdua masih mampu bersaing dengan pasaran automobil Toyota biarpun memperoleh keuntungan, masih mampu kerana sasaran jualannya kepada golongan yang berbeza. Lagipun dalam perniagaan ada MOU yang akan menjadikan negara maju membangun sebagai sub kepada syarikat besar. Hadirin sekalian, dalam ekonomi negara maju tak akan membiarkan negara membangun dalam keadaan mundur, kerana ini akan menyekat peluang ekonomi mereka. Umpamanya Singapura sebagai negara maju telah memberikan suntikan aliran modal kepada negara Thailand dan Vietnam agar negara tersebut menyediakan wahana dalam pengimportan bahan mentah. Inilah kesalingan kebergantungan ekonomi. Tatkala negara maju memerlukan daya saing ekonomi negara membangun untuk keuntungan bersama. Hadirin sekalian, pihak pencadang, negara maju bukan along, mereka cuma nak tolong agar ekonomi membangun.
sambil bertemu kemunduran. Rumusannya penguasaan ekonomi berteraskan perdagangan dan kuasa beli dari negara maju yang akan mengancam dunia berteraskan undang-undang perdagangan yang dipanjikan bersama. Oleh itu hari ini sekalian, saya mohon supaya tajuk ini ditolak. Sekian, terima kasih.